Hi guys, welcome back to Buku Gadget. Ini adalah Honor Magic 4 Pro. Sebuah smartphone flagship yang aku tertunggu-tunggu untuk gunakan dia pada tahun ni. Agak lambat juga untuk Honor Magic 4 Pro ni rasmi dekat pasaran Malaysia. Sebenarnya, aku dah gunakan phone ni hampir 2 minggu lebih. Cuma aku tunggu dia punya harga jualan keluar dekat Malaysia ni, baru aku decide untuk buat video review untuk Honor Magic 4 Pro ni. Aku tahu harga jualan tu adalah subjektif bagi sesetengah orang, tapi pada pendapat aku harga jualan tu adalah pentinglah untuk kita beli sebuah smartphone. Sebelum kita beli tu, kita kena tahulah harga jualan dia untuk kita tengok adakah ianya berbaloi dengan apa yang ditawarkan. Jadi untuk harga jualan Honor Magic 4 Pro ni ialah RM3,999. Pada tahun ni dia jadi macam tak mahal sangat dan tak murah sangat. Untuk harga jualan dia ni tak jauh beza pun dengan brand satu lagi tu. Siapa tu? Si Azmi tu. Tak jauh beza pun dengan Honor Magic 4 Pro ni. Dan apa yang aku boleh katakan, ini jauh lebih berbaloi. Kalau korang perasan pada tahun ni, sekarang ni smartphone Android diorang dah berani-berani jual dengan harga yang sangat tinggi. Mencecah RM5,000. Kalau sebelum-sebelum ni, cuma Samsung je berani buat macam tu untuk smartphone Android. Tapi sekarang ni, pada tahun ni, masing-masing dah berani untuk jual harga yang sangat tinggi macam tu. Tapi dekat Honor Magic 4 Pro ni, korang boleh dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah dan lebih berbaloi. Trust me. Baiklah, sepanjang gunakan phone ni, benda yang best bagi aku adalah dia punya sistem kamera performance. Dari sisi hardware pun kita dah tahu phone ni mempunyai spesifikasi kamera yang monster. 50 megapiksel untuk kamera utama dan juga kamera ultra wide, 64 megapiksel untuk periscope telephoto kamera. Dan juga dia hadir dengan dua sensor, iaitu DToF sensor, direct time of flight. Apa benda DToF sensor ni? Nak faham pun susah, apatah lagi nak explain. Kalau explain, minggu depan baru habis video ni. Anggap jelas sensor DToF ni membantu kamera phone ni untuk ambil gambar dengan lebih detail, lebih cepat dan lebih accurate. Untuk sensor satu lagi ialah flicker sensor, yang mana ianya membantu untuk kurangkan flicker semasa ambil gambar dan juga merakam video. Kamera selfie dia pula ialah 12 megapiksel. Dan dekat sebelah kamera selfie ni dia ada 3D depth camera yang berfungsi untuk 3D face unlock. Baiklah, kita mulakan dengan kamera utama dia dulu. Semua hasil gambar yang keluar dari kamera utama dia ni memang nice gila. Dari segi warna sangat punchy, warna yang cantik, dan aku suka dekat dia punya fungsi HDR yang mana dia enhancekan lagi gambar tu jadi lebih cantik. Tapi fungsi HDR dekat phone ni dia bekerja secara automatik. Kita tak boleh nak on off dia punya fungsi HDR. Kadang-kadang setengah situasi aku perlukan untuk off dia punya fungsi HDR. Kadang-kadang aku perlu on dia. Tapi dekat Honor Magic 4 Pro ni kita tak boleh nak buat benda tu. Dia memang dah automatik ada dia punya fungsi HDR. So aku harap untuk next update ke, dia boleh untuk laraskan lah sama ada kita nak guna ataupun tidak dia punya fungsi HDR tu. Dari segi detail gambar sangat tajam. Dengan bantuan sensor yang ada, jadikan detail gambar dekat phone ni jadi lebih tajam. Dynamic range pun padu, dan walaupun dalam keadaan low light, keadaan yang kurang cahaya, Honor Magic 4 Pro ni masih dapat berikan gambar yang baik. Beralih ke kamera yang paling padu dekat phone ni, iaitu telefoto. Aku boleh katakan ini adalah optical zoom yang terbaik yang pernah aku cuba selepas Huawei P50 Pro. Dia punya telefoto ni sentiasa bagikan hasil yang menakjubkan. Dan OIS kat phone ni dia bekerja dengan baik, sentiasa membantu kalau zoom pada kamera phone ni. Tapi sepanjang menggunakan Honor Magic 4 Pro ni, aku memang sentiasa gunakan dia punya 100 kali digital zoom tu. Sebab setiap kali aku gunakan dia punya zoom tu, setiap kali tu aku rasa impress. Dia punya
Zoom cantik, lepas tu dia punya stabilization pun sangat membantulah untuk ambil zoom sejauh 100 kali zoom tu. Untuk kamera ultra wide dia juga dapat hasilkan gambar yang menakjubkan. Cuma aku notice ada minor distortion dekat kamera ultra wide dia ni. Benda ni susah nak notice, tapi kalau kita cari kesalahan dia, memang akan jumpalah. Cuma dia sangat-sangat minor. Overall untuk kamera ultra wide ni, bagi aku dia dah cukup padu. Dia boleh je bersaing dengan phone flagship yang lain. Last but not least, untuk kamera dia ni ialah kamera selfie. Dengan berbekalkan 12 megapiksel, tapi dah cukup memadai untuk hasilkan kamera selfie yang cantik. Dan untuk rakaman video ni, dia banyak features yang menarik. Salah satunya, dia ada fungsi macam dekat DSLR, iaitu rakaman log. So untuk log ni, dia agak teknikal juga sebenarnya untuk gunakan dia. Tapi kalau korang memang dah tahu fungsi dia dan memerlukan dia untuk rakaman daripada sebuah smartphone, dekat Honor Magic 4 Pro ni, dia ada untuk features ni. Memang cool gila lah. Sekarang ni banyak dah fungsi yang ada dekat kamera DSLR ada dekat sesebuah smartphone. Even dia punya kualiti pun sekarang ni hampir sama. Okey, ini adalah rakaman kamera utama Honor Magic 4 Pro pada resolusi 1080p 60fps. Rakaman tertinggi dia boleh sampai 4K, tapi yang aku rakam ni cuma 1080p sahaja. Alright. Okey. So untuk dekat preview screen ni, kestabilan image sangat bagus, sangat stabil. Right, memang nice dia punya video. Dah macam biasalah, kalau test rakaman video ni aku guna tangan je. Memang nice, tak ada guna sebarang gimbal. Hui. Memang cantik lah, warna pun lawa dekat preview screen ni. Dan aku yakin lepas dia proses, dia punya warna akan lebih cantik. Alright, so macam inilah hasil rakaman dia. Okay, kita tengok macam mana dia punya transition dia. Alright, tak oversaturate. Nice, dapat dia punya kamera dapat bekerja dengan baik lah. Memang nice. Okay, ni ada sang burung. Ini burung patung ke betul ni? Patung ke? Betul lah, patung ke betul ni? Try dekat sikit. Ui, burung betul guys. Oh, ni memang pot dia lah. Try ambil gambar sekejap. Okay, time record pun kita boleh ambil gambar. So tak adalah korang terlepas momen-momen yang menarik. Macam sekarang ni, ni tengah record video, tapi aku ambil gambar si gagak. Betul lah si gagak. Crow Zero. Dia tak lari guys. Okay, so nampaknya itulah hasil rakaman Honor Magic 4 Pro. Memang nice gila. Memang flagship habis lah. Selain mempunyai kamera yang flagship, skrin dekat smartphone ni juga mempunyai ciri-ciri yang flagship. Dan sepanjang gunakan phone ni, aku boleh katakan ini antara skrin yang terbaik yang korang boleh dapat dekat sesebuah smartphone. Resolusi skrin yang tinggi, ada teknologi LTPO OLED display dan 120Hz adaptive refresh rate. Untuk pengetahuan korang, Honor Magic 4 Pro ni menjadi peranti pertama yang memiliki 1920Hz PWM dimming teknologi dekat LTPO display. Jadi kita semua tahu yang mana LTPO display ni dia mampu untuk jimatkan daya penggunaan bateri. Sekarang Honor tambah pula lagi satu teknologi yang PWM dimming teknologi tu. Benda tu dia ekstra jimatkan daya penggunaan bateri. Dekat screen phone ni juga ada satu teknologi yang canggih, iaitu ultrasonic fingerprint sensor, yang mana dia boleh baca kita punya fingerprint ni lebih cepat berbanding fingerprint in display sensor yang biasa. Oh ya, kalau korang tertanya-tanya, adakah skrin dekat Honor Magic 4 Pro ni menyokong untuk Widevine L1? Jawapan dia yes, dia menyokong untuk Widevine L1. So korang bolehlah layan Netflix ataupun aplikasi stream yang lain dengan resolusi yang tinggi. Sebab ada je smartphone flagship yang tak menyokong untuk Widevine L1. Salah satunya ialah Huawei P50 Pro. Tapi dekat Honor Magic 4 Pro ni, dia menyokong untuk Widevine
L1. Untuk design dia yang unik dan estetik ni, antara salah satu sebab kenapa aku suka dekat Honor Magic 4 Pro ni. Sekali lagi, design ni adalah satu benda yang subjektif dan aku dapat rasakan ramai yang kurang gemar dekat dia punya design ni, apatah lagi dia punya kamera yang oversize macam ni. Honor namakan design kamera dia ni ialah Eye of Muse. Beralih ke bahagian performance dia, Honor Magic 4 Pro ni menggunakan chipset yang sama seperti smartphone flagship yang lain, Snapdragon 8 Gen 1. Jadi kalau dah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 ni, rasanya tak perlu nak explain lebih detail tentang dia punya performance, sebab dah memang power lah kalau menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 ni. Yang perlu kita tahu ialah adakah smartphone ni dia mampu untuk handle isu panas. Mana-mana phone yang gunakan Snapdragon 8 Gen 1, kebanyakannya phone tu cepat panas. Jadi dekat Honor Magic 4 Pro ni, aku dah lenjan phone ni secara ekstrim, dan berita baik untuk korang, dia punya phone ni tak sepanas macam phone Azmi yang aku review sebelum ni. Agak kagum jugalah dengan dia punya cooling system dekat smartphone ni. Waktu pelancaran phone ni, dia tak gembar-gemburkan pun yang diorang ada cooling system yang power. Tapi sejauh ni aku gunakan Honor Magic 4 Pro ni sebagai daily driver, aku memang sukalah dengan dia punya cooling system. Dan dekat Honor Magic 4 Pro ni, dia ada GPU Turbo X. GPU Turbo X ni dia lebih kurang je macam gaming mode dekat smartphone lain, yang mana kita kena on dia punya performance mode untuk dapatkan performance yang lebih better lah. Tapi dekat Honor Magic 4 Pro ni, dia auto enhancekan dia punya performance. Kira dia sentiasa on dia punya performance. Tapi kalau dah sentiasa on dia punya performance mode tu, korang jangan risau tentang dia punya daya penggunaan bateri tu, sebab GPU Turbo X ni juga berfungsi untuk jimatkan daya penggunaan bateri. Dalam masa yang sama, dia boostkan dia punya performance untuk smartphone ni. Dan finally, aku dapat gunakan software yang hampir sama macam softwarenya Huawei. Setakat ni, Magic UI 6 ni dapat berikan performance yang baik dan lancar semasa menggunakannya. Seterusnya ialah kita minum dulu. Banyak juga aku membebel dalam video ni. Bismillah. Okey. Untuk bateri dia pula, ianya ada dengan bateri sebesar 4600 mAh dan sistem pengecasan yang pantas dan padu. Iaitu dia punya pengecasan ialah 100 watt untuk wired dan 100 watt juga untuk wireless. Jadi dia ada dua pengecasan yang pantas, wired dan wireless, dengan kelajuan yang sama. Cuma untuk dapatkan 100 watt dekat wireless, kita kena gunakan PSU yang lebih tinggi, iaitu 135 watt. Kalau gunakan PSU yang dalam kotak pembelian, kita cuma dapat 80 watt sahaja. Tapi bagi aku 80 watt tu pun dah sangat tinggi lah untuk pengecasan tanpa wire. Dan untuk cas penuh smartphone ni dari 1% sehingga 100% ambil masa dalam 34 sehingga 36 minit. Agak konsisten jugalah dia punya cas dekat Honor Magic 4 Pro ni. Dan sepanjang gunakan phone ni sebagai aku punya daily driver, screen on time paling lama yang pernah aku dapat ialah 6 sehingga 7 jam. Paling cepat habis ialah 5 jam. Untuk sebuah smartphone flagship yang banyak menggunakan daya penggunaan bateri, tapi boleh dapat screen on time dalam 6 sehingga 7 jam, bagi aku dia punya bateri ni dah sangat baik. Senang cakap dia punya bateri ni cukuplah untuk sehari punya penggunaan. Baiklah, yang terakhir adalah benda yang aku selalu titik beratkan kalau review smartphone flagship, iaitu dia punya IP rating. So dekat Honor Magic 4 Pro ni, dia ada IP rating 68, yang mana dia boleh tahan untuk air dan juga tahan debu. So korang tak perlu risau lagi lah kalau dah spend duit sehingga RM4,000, lepas tu phone masuk dalam air, jangan risau. Sebab dekat Honor Magic 4 Pro ni, dia boleh tahan air dan juga tahan debu. Baiklah, kesimpulan dia, dengan tanda harga RM3,999 ni, kita akan dapat pelbagai features flagship yang ada dekat Honor Magic 4 Pro ni.
pada tahun 2022 ni, aku dah gunakan pelbagai smartphone flagship dan ini satu-satunya smartphone flagship yang aku rasa nak guna dia dalam jangka masa yang lama. Mungkin lagi 6 bulan atau lagi setahun atau sampai keluarnya next generation untuk Magic 4 Pro ni. Sebab bagi aku dia punya phone ni serba lengkap lah, serba kena dengan aku punya jiwa. Dia punya phone tak kecil sangat, tak besar sangat, just nice untuk kita pegang. Lepas tu dia punya kamera padu, performance dia pun power, bateri tahan lama, nak cas pun laju, siap ada dalam kotak pembelian. Design pun unik, aku memang suka design yang unik macam ni, dia lain dari yang lain. Skrin pun cantik dan vibrant, siap ada IP68 lagi, yang memang serba-serbi lengkap lah dekat smartphone ni. Honor Magic 4 Pro ni juga ada stereo speaker dan dia punya bunyi tu serius sedap gila, cukup lantang, suara dia crisp, memang best lah dia punya stereo speaker ni. So bolehlah korang layan movie ataupun dengar lagu dekat Honor Magic 4 Pro ni. Harga jualan pun tak terlalu tinggi kalau nak dibandingkan dengan smartphone flagship yang lain. Paling dekat pun dia punya harga jualan ni ialah si Azmi tu. Tapi yang ni ada IP68 dan banyaklah features lain yang lebih berbaloi. So, itu saja untuk video review Honor Magic 4 Pro. Apa pendapat korang tentang smartphone flagship yang baru daripada Honor ni? Sejak dorang comeback, bagi aku rasa inilah smartphone yang paling paduah yang dorang keluarkan. Dan benda ni aku rasa dah bukan jadi satu persoalan lagi lah. Yang mana kalau korang risau yang phone Honor tak ada GMS ataupun tak ada Google Mobile Services semua tu, tak lagi. Itu bukan lagi satu persoalan untuk smartphone Honor sebab dorang memang dah adalah untuk Google Mobile Services. Semua yang servis yang ada dalam Google kita boleh guna dekat smartphone ni, dekat Honor Magic 4 Pro dan juga smartphone Honor yang lain. So, nampaknya saja video review untuk Honor Magic 4 Pro. Apa pendapat korang tentang smartphone ni? Boleh komen kat bawah. Adakah ianya berbaloi ataupun tidak? Pada pendapat aku, yes, korang dah dengar lah jawapan dia. Memang sangat berbaloi untuk dapatkan Honor Magic 4 Pro ni. So, nampaknya saja video kita. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.